Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung daripada muka surat 52. Kira-kira laju jugalah. Kalau tidak duk main dua muka surat baru. Kalau tradisional punya style, dua muka surat barulah. Baik, kita mula masuk dengan serius membincangkan, walaupun tidaklah secara khusus dinukilkan Quran dan hadis dalam bab-bab awal ini, kerana saya lebih membincangkan tentang latar belakang berkembangnya dari sudut sejarah dan sosio budaya itu. Jadi nak cari Quran hadis tak jumpa dah tuan. Tetapi prinsipnya adalah kita membincangkan dalam kerangka tersebut. Dalam kerangka tu yang adalah kepala kita, kepala otak kita ni, kita nak tengok fenomena tersebut berdasarkan disiplin yang sudah kita diasuh dengannya buat sekian lama itu. Baik. Maka kita tulis di situ muka surat 52, wasilah perkembangan pemikiran khurafat, tahyul dan mistik. Wasilah di sini apa dia maksud? Apa nak kata wasilah ni? Dia punya wasilah, tawassul apa? Kabel. Wasilah jalan-jalan lah ataupun cara-cara. Bagaimanakah di awal dulu pemikiran khurafat, tahyul dan mistik ni muncul, kemudian dia establish, maksudnya dia bertapak dengan kemas, dan akhirnya berkembang dengan begitu sekali meluahlah, diterima oleh masyarakat tradisional kita lama tu. Baik, katanya di sini pemikiran khurafat, tahyul dan mistik ini berpunca dan berkembang dalam masyarakat Melayu Islam di alam Melayu. Kesan daripada tradisi kesusastraan Melayu klasik dan tradisional, khususnya kesusastraan lisan Melayu lama dalam bentuk mitos, dongeng, legenda dan cerita rakyat. Dulu-dulu tak ada Facebook, dulu tak ada WhatsApp, dulu tak ada buku bercetak. Yang ada apa dia? Tukang lipu lara. Dalam bahasa Arab dipanggil qussas. Ataupun zaman Islam datang dia panggil wa'iz ataupun wa'az. Wa'iz ni mau'izah, yakni orang yang bagi nasihat. Tukang beri nasihat. Hari ni orang panggil motivator lah. Mereka ni pandai bercakap. Yalah, penipu lara kan? Kalau di Kelantan ada apa? Di Barat Tok Jora, Tok Selapik. Ada apa lagi? Kalau awang batik, dia ada istilah tu. Allahumma salli. Penglipu lara, apa lagi? Tok Selampik tu, Tok Johor tu dari di Barat. Tukar karu, apa lagi? Itulah seumpamanya itu. Lain tu. Maksudnya tukar cerita lah. Ringkasnya mereka ni adalah orang yang menyampaikan cerita yang menjadi hiburan orang zaman-zaman dulu. Mana nak ada Netflix zaman dulu. Mana nak ada Facebook, YouTube, apa semua itu begini. Jadi tradisionalnya, sebelum datangnya pendakwah-pendakwah Islam yang menyampaikan kisah Nabi dan Rasul, menyampaikan kisah Quran, hadis, terlebih dahulu penglipu lara, tukang-tukang cakap, tok ayah yang duk cerita pada anak murid ni, anak cucu ni, mereka fokus kepada cerita yang disampailah turun-temurun. Maka itu dibincangkan dalam bidang kesusastraan. Sebab tu ada orang dia pandang tak penting sastra. Tak, sebenarnya untuk nak faham latar belakang pemikiran
agama masyarakat kita, kita pernah pergi kepada teks sastra zaman tersebut. Sebab teks itu merakam fenomena zaman itu. Jadi apa berlaku? Zaman awal sebelum Islam, dia ada fasa lah. Zaman awal sebelum Islam, penceritaannya adalah tentang dewa-dewi zaman Hindu-Buddha. Jadi budaya menulis dan budaya bercerita dengan komplit tentang cerita-cerita pelik-pelik ni bermula daripada Hindu dan Buddha lah. Hindu lah of course, tentang dewa-dewi lah, berperang apa semua ini. Lama-lama dia jadi versi yang Nusantara kita sendiri. Mahabharata dan Ramayana, khususnya dua epik besar Hindu sampai hari ini lah, rujukan kitab suci mereka lah tu. Padahal dalam tu cerita-cerita lah. Cerita-cerita dewa-dewi berperang sana, berperang sini sama mereka. Bini dia kena culik, kena buat lari, yang ni pula gitu. Menarik, dari sudut sastra menarik lah. Macam mana orang dulu zaman dulu boleh reka cerita yang begitu panjang tu. Bersambung-sambung. Kalau tak kreatif tak boleh buat tu tuan-tuan. Satu perspektif ya. Jadi bila Islam mari, lama, bukan sekejap, bukan setahun 2 tahun lah. Sebab nak establish jadi tulisan Jawi tu bukan 2 hari tu. 100 tahun. 100 ke 200 tahun. Barulah tulisan tu nak kena dengan fonetik, sebutan orang Melayu, sehingga muncul tok nenek kita yang bijak pandai, mencipta huruf ca, ya, nga, pa, wa, untuk nak bagi kena dengan sebutan lidah fonetik orang Melayu ni. Sebab bahasa Arab tak ada pa. Itu yang orang muda suka isap dada. Dada. dia tak ada sebutan fa, pa dan seumpamanya. Jadi ini menarik. Jadi benda begini kita kena akuilah kehebatan tok nenek moyang kita. Kita kena akui. Saya agak kita kata teruja lah dengan benda-benda ni. Kita kena tegaskan tok nenek moyang kita dalam aspek tu luar biasa. Luar biasa. Begitu juga dalam teknologi, nanti kita akan bincang. Jadi fasa peralihan tersebut telah menyebabkan kalau inspirasi cerita-cerita lipu lara dulu, tukang cerita di pasar, tukang cerita di bawah pokok ke mana-mana, duk cerita pasal dewa-dewi, begitu begini, maka setelah Islam mari, peralihan mula berlaku. Daripada subjek tentang dewa-dewi, mula subjeknya tentang malaikat, tentang Nabi dan Rasul, dan seumpamanya. Tapi cara bercerita, masih cara cerita-cerita tadi lah. Cara hikayat-hikayat. Tapi yang lebih menariknya, Mahabharata dan Ramayana kemudian telah ditulis dalam tulisan Jawi dan ditukar nama jadi hikayat Pendawa Lima. Dan juga hikayat, bukan Mahawansa sejarah. Ini hikayat Pendawa Lima dan hikayat satu lagi, Allahumma salli Muhammad. Apa dia? Hikayat Pendawa Lima dan tak cikgu bahasa Melayu sini ni. Cikgu sastra mesti ingat ni. Dua hikayat ini, Pendawa Lima dan hikayat Allahu Akbar, tak mari. Jadi dua ni sebenarnya, tapi dia telah ditulis dalam tulisan Jawi yang begitu cantik. Dan mula ada unsur-unsur pengaruh Islam lah. Malaikat lah, jin lah. Dia dah ada mula istilah-istilah Arab yang diserat dalam bahasa Melayu. Ini menarik ni. Jadi stage seterusnya setelah zaman hikayat Melayu yang masih hikayat Melayu zaman Islam yang masih kuat pengaruh Hindu-Buddha, kemudian datanglah zaman hikayat yang betul-betul terinspirasi dengan kisah-kisah Islam. Quran, hadis tentang Nabi, muncullah hikayat Umar Umayyah, hikayat hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Nabi membelah bulan, hikayat Nur Muhammad, hikayat. Dan cerita dalam tu jangan duk ceritalah, macam-macam lah. Bersifat siu dalam tu. Termasuklah teks yang saya guna untuk tesis PhD saya, iaitu hikayat ataupun nama dia Surah Al-Anbiya. Yang masa saya bentang, pemerintah saya ingatkan saya nak buat tentang Surah Al-Anbiya dalam Quran. Saya kata bukan surah. Nampak sangat dia tak baca. Benda tu teks asal tu. Dan dalam tu ada 33 kisah Nabi dan Rasul.
33 kisah Nabi Rasul yang dihimpunkan. Baca tu nak mutah dah. Mengharuk sakan. Tapi bila kita faham zaman tu, zaman yang semua orang Melayu tak erti baca, melainkan orang istana je. Siapa yang boleh sahkan benda tu? Orang-orang istana pula yang cerdik pandai boleh menulis ni zaman tu, mereka dengar daripada ulama-ulama lah, pendakwah-pendakwah yang datang, orang Arab ke apa semua ni, dan menggunakan memori mereka, mereka balik, mereka duk cerita balik, tulis balik. Tulis balik tu dalam keadaan memori, dalam keadaan mereka ni masih kuat pengaruh hikayat-hikayat Hindu-Buddha tadi. Boleh bayang lah apa cerita keluar. Tapi dari sudut kesusastraan, hebat lah. Tengok, kreatif ni. Contoh dengan ceramah Isra' Mi'raj. Paling panjang pun 2 jam, 1 jam setengah, begitu je lah. Dia boleh balik tu, dia karang lengkap seperti kitab hikayat Isra' Mi'raj. Dan itulah yang kemudian tersebar dalam masyarakat Melayu. Daripada abad 15, 16, 17, 18, 19, 20. 45 dan abad ratus tahun tu. Isra' Mi'raj versi hikayat tadi. Mari zaman ni baru 3-40 tahun ni, kita berkata, riwayat Isra' Mi'raj banyak yang tak sahih. Naik angin ke? Benda 400-500 tahun dah. Keluar pula buku Dr. Rozaimi. Selesai masalah belakang. Ada. Benda yang dia dengar dulu ni, cerita terbang Nabi. Borak tu sedap dah dengar cerita. Borak ni lagu mana? Borak ni, makhluk ni begini lah. Badan manusia, kepala, sayap begitu. Sampai masuk kedai-kedai setengah tu ada gambar. Kalau kita masuk India Muslim lama-lama ada tu gambar tu. Tanya apa benda ni? Dia kata borak. Badan manusia, bawah kuda ada sayap. Macam Pegasus. Borak dah kata. Cerita borak. Detail dah. Saat Jibril alaihissalam nak pergi jemput Rasulullah nak ambil borak ni, masuk dalam syurga, cari. Nak cari yang terbaik lah. Sebab apa? Sebab nak pergi ambil Nabi Muhammad SAW, khairil anam. Manusia terbaik ni. Jadi nak pilih juga borak yang terbaik. Cari. Ada seekor tu. Dia punya fizikal, dia punya bulu. Kalau tu kan cerita sedap kak. Berair mulut. Itu Isra' Mi'raj dulu. Tak cukup 1 malam, seminggu. Malam pertama, bubur kacang. Malam kedua, nasi minyak. Last sekali malam kelima tu, kena nasi apa? Nasi kambing kau, menengung. Kari ayam. Itu sebenarnya. Jadi occasion tu memang budaya kita. Dia menarik lah dia. Kita nak kata, muka jamu makan, sedap juga. Jadi apa berlaku? Cerita masuk ni, tiba-tiba Jibril tengok seekor borak. Lain. Cahaya dia, kulit dia, besar dia, body lain. Dan di dahinya tertulis Muhammad. Tu dia. Kan sedap dengar. Kalau tukar cerita tu pula memang tukar cerita. Muka tak berkerut. Macam ada dalam YouTube lah banyak-banyak. Muka tak berkerut ni. Mana tahu tak? Ni betul ya. Tak apa. Jadi benda tu boleh jadi satu penegasan. Betul ni. Walah mari pada mana-mana tak tahu tu. Jadi bila nak mari sahih, lagu ni je sahih. Nabi naik borak, pergi ambil solat, balik. Tak sedap ni. Sepatut cerita ni berapa? 12 siri. Tiba-tiba jadi sejam boleh selesai. Itulah kita nak ubah sekarang tuan-tuan. Sebab tu saya kata benda 500 tahun. Kita baru mula tak sampai berapa puluh tahun baru ni. Jadi nak betul balik tu, 1000 tahun lagi. Itulah keadaannya. Jadi kalau tuan-tuan faham peralihan ini, kita tak akan pandang rendah lah tentang kajian. Cuma buat sekian lama, bidang kajian manuskrip ataupun teks Melayu klasik ini, tidak ada orang yang melihat daripada aspek ilmu riwayah dan dirayah. Dirasah Islamiyah, itu isunya. Kebanyakan yang mengkaji adalah orang sastra. Orang sastra, dia tak kisah sahih ke tak sahih ke.
Yang penting dia kaji dari aspek bahasa. Oh, bahasa begini. Yang ni kaji dari aspek watak dan perwatakan. Oh, begini. Dia tak kira sahih ke tak sahih dalam tu. Kita mari tengok, cerita Nabi dan Rasul ni. Apa yang Nabi Adam tiba-tiba jadi terbang sana, masuk situ, kena rendam situ. Jadi kita kata, mengarut ni. Tak ada dalam Quran kata. Itu kita lah tengok. Tapi orang yang sastra, betul-betul orang sastra tradisional, dia tak tengok begitu. Dia tengok, ni adalah kehebatan tok nenek moyang kita, yang boleh cerita, yang boleh adaptasi, yang boleh campur aduk ni, ini satu kreativiti yang luar biasa. Which is sebenarnya tak salah lah perspektif tu. Tapi kita pula tengok, banyak ni. Ada masa saya baca hikayat Nur Muhammad, biar tuan-tuan mutah belakang. Cerita dia dahsyat. Nur tu mari daripada mana? Direndam dalam lautan hikmah 70,000 tahun. Lepas habis itu dikeluarkan. Tanya, lagu mana? Nak lagi ke? Masuk balik. Tu proses awal kejadian alam ini. Menurut riwayat Melayu, yang kita yakin sumbernya adalah daripada Syiah. Dan itu telah dibentangkan oleh Maulana Nasim dalam seminar Nur Muhammad di Quips beberapa tahun sudah, bulan 10, bahawa kebanyakan riwayat ini dalam tafsir, yakni dalam tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah, tak jumpa pun penafsiran kalimah nur dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun, apa semua tu, dan apa saja nur, asalkan ada kalimah an-nur terus nak nisbah pada Nabi Muhammad SAW, tak ada dalam tafsir-tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi bila tengok tafsir Syiah, bunyi nur sikit, keluar dalam Nur Muhammad. Jadi kita tanyalah, antum ambil mana ni idea ni? Begitu. Baik, katanya lagi di sini. Kita semua juga maklum akan pengaruh agama sebelum Islam dan bangsa-bangsa yang pelbagai seluruh dunia yang datang ke alam Melayu semenjak sebelum Masihi, mempengaruhi tradisi kesusastraan lisan, seterusnya tradisi persuratannya. Of course, pada peringkat pertama, tradisi yang masyhur adalah tradisi lisan. Mana masyarakat awam tak kerti baca belaka, mereka memang sama lah. Dengar penipu lara duk cerita ni. Tapi bila Islam mari, tradisi itu masih ada. Dan bila duk cerita pasal Nabi dan Rasul, masih lagi menggunakan kaedah lipu lara tadi. Jadi A ni dengar begitu, tambah pula B, tambah pula versi dia. Penipu lara C pula tambah versi dia. Lama-lama campur aduk habis licin. Tapi benda tu bila diterima oleh umat masyarakat zaman tu, yang mana kita tahu masyarakat zaman tu memang illiterate lah, tak boleh baca, tak boleh buat kajian, maka mereka menerima total apa yang disampaikan. Naga pun naga lah. Keluar unicorn ke naga, itu cerita dia. Maka diterima. Sebab itulah burung garuda lah. Kalau di Kelantan ada burung apa? Datuk Ibrahim Ali pernah buat replika burung besar. Cendrawasih. Besar dia buat, dia duduk atas tu. Jangan main. Nak elok lagi dia kata, adalah hadis ni. Baca kisah Ya'juj dan Ma'juj. Bila mana Ya'juj dan Ma'juj mati belaka, didoakan oleh Nabi Isa dan umat Islam yang masih ada masa tu, yang lari duduk dalam bukit sebab Ya'juj Ma'juj ni mengganah teruk sangat lepas Dajjal dah matilah masa tu Nabi Isa bunuh. Jadi mereka pun berdoa munajat pada Allah, Allah pun turunkan cecair kalau lagu mana macam virus begitu, angin memati ke belakang. Bila mati tu, umat Islam turun daripada bukit tempat persembunyian tu, tidak adalah muka bumi ni melainkan ada mayat Ya'juj dan Ma'juj. Nak buat macam mana ni? Tiba-tiba Allah pun hantar burung besar. Burung tu batang kaki dia sama besar dengan leher unta, hadis Nabi sebut. Ambil Ya'juj Ma'juj pergi buang entah ke mana. Tu. Maka teringatlah kita cerita Lord of the Ring. Ada burung besar tu. Tapi nak katanya bercampur aduk lah. Bercampur aduk Dan versi Kristian dia ada Gog and Magog. Ya'juj Ma'juj dia lah, versi dia. Baik.
Boleh kita bayang tak situasi itu? Sebab tu kajian tentang literature ni penting. Bahkan ada seorang sarjana Mak Saleh ni, nama Dundes. Ni profesor dalam bidang folklore. Profesor dalam bidang folklore ni apa? Dia cerita tradisional lah. Riwayat. Dan dia tulis satu buku kecil tentang Quran. Adakah Quran itu satu cerita dongeng klasik? Saya cuba nak terjemah sebab saya rasa penting untuk diketahui kejahatan dalam tu, syubhat-syubhat dalam tu. Nak terjemah sikit, Allah teruk dia bagi. Teruklah dakwaan-dakwaan yang dia buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwaan tentang mungkin disebabkan Rasulullah ni kematian ayah dan dia duduk dengan mak dia, maka dia ada satu istilah dalam falsafah barat berkaitan dengan seorang lelaki yang dia ni membesar dengan ibu, menyebabkan dia ni ada keinginan seksual yang pelik disebabkan dia besar dengan ibu dia. Dia ada istilah dia, saya tak ingat. Istilah tu digunakan. Tapi pandainya dia buat tanda soal. Mungkinkah Muhammad begitulah? Does it make sense that Muhammad bla 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 gitu. Kenapa? Kerana tadilah dia nisbah pada perkahwinan Nabi Muhammad dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi benar-benar begitu. Jadi bila kita terjemah, jahat buat ni. Jadi itu maklumat tentang Islam yang sampai kepada barat. Tu. Baik, katanya lagi apa dia? Pada blurb ni rangsang sari kalau bahasa Melayu, maksudnya ni lah di belakang ni tu. Kalau kita buat buku, ada belakang ni dia panggil blurb. Rangsang sari dalam bahasa Melayu. Malay folk belief ni ditulis oleh seorang profesor dalam bidang sastra dan sosio budaya Melayu yang bernama dan pernah menjadi VC kepada UM, iaitu siapa dia? Taib Osman. Kalau siapa mengaji UM dulu mesti kenal ni. Profesor Dr. Taib Osman. Dan menariknya buku dia kaji tentang pemikiran tradisional orang Melayu. Malay folk belief. Maksudnya kepercayaan tradisional orang Melayu dulu, sebelum Islam sekalipun. Jadi apa yang orang Melayu adalah kepala otak dia ni? Tentang alam gaib, tentang ni, apa dia dalam kepala. Maka dia kata, beside Islam, which is the professed religion of the Malays, the folk in the kampung village, iaitu cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang sering popular ni, still subscribe to the belief elements which they have inherited from their distant past. Maksudnya masih lagi mengalir lah benda tu, masih lagi diterima. Sanadnya masih bersambung. Cerita Pak Pandainya, cerita apanya. Tapi kita tak boleh nafikan juga cerita-cerita ni dibina atas kita panggil kebijaksanaan tok nenek moyang kita. Saya dah bahas sebelum ni. Itu jadi bukan serba salah. Jadi payah nak bagi faham. Tu. Bahawa kita tidaklah tolak cerita tu, bahawa cerita tu tak ada faedah, kena buang belaka. Sebab bila diteliti, ternyata dari sudut pendidikan, tarbiyah, dia penuh dengan nasihat-nasihat, penuh dengan sindiran-sindiran untuk mendidik. Cuma dalam masa yang sama, cerita-cerita tu juga ada elemen-elemen yang langgar syarak. Contoh ya, bawang putih, bawang merah. Tak ada masalah bawang putih nak ceritanya, bila mak tiri jahat, adik-beradik jahat, begitulah. Dan akhirnya yang menang adalah, yang beruntung adalah orang yang baik lah. Macam mana-mana fairy tales lah. Tapi tak dalam masa yang sama, perasan ke tidak, bila ayah si bawang putih, mak si bawang putih tu, menjelma, lepas dia mati, menjelma jadi ikan kala. Ikanlah kala dia menyanyi tu. Itu konsep apa dia tu? Apa suka? Apa konsepnya tu? Konsep reinkarnasi Buddha tu. Seorang ni bila mati berubah jadi binatang, itu reinkarnasi Buddha, Buddhism. Lepas tu mak tiri dia ni jahat, dah find out that she the mother became the fish, dia pergi igat tu goreng. Nah, kawan ni makanlah, sedap hari ni, baik-baik. Makan habis lecing. Lepas tu mak dia kata, itu ikan kamu lah tu di kolam. Motah kau kata. Makan mak sendiri. Ada.
Dia pun kita tanamlah tulang. Esok tumbuh jadi pokok. Itu inkarnasi. Dia inkarnasi tu. Dalam elemen tu ada lah maksudnya. Tapi tanpa sedar lah. Jadi kita pun mesti, kan nak kata maksudnya, akhirnya kita mesti terus terang. Bila kita bincang tentang cerita-cerita tradisional itu, maka mesti ditegaskan, ini cerita tradisional. Maka tidak boleh dianggap sebagai fakta ke sirah. Dan inilah yang membezakan kisah Quran dengan hadis. Sebab Quran dengan hadis wahyu. Tetapi yang jadi masalah, bila Quran hadis mari, cerita Quran hadis pun cuba disampaikan dalam bentuk hikayat tadi. Itu cerita dia. Jadi no wonder lah orang kita ni jadi duk pening gitulah. Jadi dia, sebab dia dah pegang benda tu beratus tahun lah. Versi dia. Kita pun kata, ni tak adalah Quran ni. Tak adalah hadis ni. Hadis pun berat, teruk benar riwayat begini ni. Oh, tak boleh ke. Ni lah. Dia kata tak. Baik. Kemudian dia kata lagi sini. The author argues that these different elements which are derived from the animistic and Hindu-Buddhistic, jelaslah tu, period of the Malay history may seems to be disparate, but they are well integrated in the worldview of the Malay folk belief. Penyerapan itu sangat bijaksana. Dia nak kata sengaja tu, ya sengaja dah. Tapi kesengajaan itu tidaklah dengan niat aku nak sesatkan orang Melayu. Bukan begitu. Tapi zaman tu. Saya tukang cerita. Saya cari makan dengan bercerita lipu lara. Masyarakat mula minat pada Islam. Takkan saya nak cerita tentang dewa-dewi lagi. Nampak tak? Siapa nak dengar cerita saya? Walaupun mungkin habuan yang dapat tak besar. Tapi kesenonokan orang dengar cerita kita tu, lain macam tuan-tuan. Boleh copong ni, kadang-kadang tu, dia punya ni pun lain macam juga tu. Jadi mereka pun terpaksalah secara kreatif menyerapkan unsur-unsur baru. Cari modal baru lah kalau bahasa kita ya. Cari modal baru. Maka gilah dengar Tok Guru ni cerita Isra' Mi'raj, Tok Guru ni cerita tentang Nabi Adam, Ustaz ni cerita pasal azab kubur. Mari-mari dia cerita balik dalam versi dia. Ada habis begitulah. Dan kemudian berlakunya penulisan. Baik, itu kata siapa dia tu? Profesor Dr. Taib Osman. Almarhum lah. Sudah meninggal dunia. Baik, meskipun demikian, hakikatnya ia menjadi satu masalah besar apabila sebahagian daripada dongeng, mitos, legenda dan cerita rakyat tersebut khususnya yang melibatkan alam dan makhluk gaib dianggap benar-benar pernah berlaku dan boleh berlaku lagi jika adat dan pantang larang tertentu dilanggar oleh orang semasa. Jangan duk main tuan-tuan. Cerita badang jadi gagah ni satu masa, mungkin kita pun, bukan kita, saya lah. Ada sungguh kali kena pergi cari atu mana ni. Nak pakai motor dia ni. Nak jadi gagah ni. Dah. Cerita pula, cerita Melayu siapa dia berlakon tu? Yang kuring ni. Bukan yang Tompel. Wahid Sate. Wahid Sate jadi badang. Punya hebat pengaruh. Sebab kalau pergi dengan body gagah apa semua, kita tak pelik. Memang gagah. Ni paling kurus. Paling keding. Tapi kih makan muntah-untah tu dia jadi paling gagah. Luar biasa pengaruh tu. Satu sindiran sosial yang, satu-satu kreativiti yang ni lah. Makan mutah. Apa hukum makan mutah? Dia tak tanya. Apa hukum makan mutah? Tak boleh lah. Najis lah. Haram lah. Kalau makan dengan sengaja. Tapi kalau mutah manusia, mutah hatu. 2 kali haram. Allah Rabbi ya Karim. Tapi itu cerita-cerita dulu. Yang mana menarik lah. Orang dulu memang membesar. Kita pun sebahagiannya membesar dengan cerita tu. Cerita itu. Boleh? Wallahu a'lam. Kena tanya orang peka. Saya tak reti nak jawab. Mutah baby batal-batal
Dia tak ada mana. Tanya Ustaz Eko. Yang penting mutah kita geli. Tu. Mutah besar geli. Mutah budak tu boleh tahan lagi lah. Baik. Tapi menarik tu soalan tu. Contoh ya, bila pembahagian najis dalam mazhab Syafi'i kan kita tahu. Mukhaffafah, mughallazah dengan mutawassitah tu. Jadi kalau kencing baby lelaki yang tak sampai 2 tahun tak minum apa-apa melainkan ibu dia tu kan fiqh mazhab Syafi'i meletakkan sebagai tidak najis berat lah. Tidak najis mutawassitah bahkan mukhaffafah kan. Jadi adakah mutah seorang baby lelaki yang tak sampai 2 tahun dan hanya minum susu mak dia macam kecing dia tu. Bijak soalan dia. Tanya. Saya pun tahu. Tak. Baik. Kemudian katanya lagi apa dia? Ia menjadi i'tiqad. Cerita-cerita ni yang masalahnya lama-lama dia memang jadi kepercayaan lah. Sebab tu disebut kepercayaan lama. Bila sebut kepercayaan tu, dia dah ada unsur i'tiqad. I'tiqad apa dia? Aqaid apa dia? Akidah. Berkaitan kepercayaan. Nah, yakin hatu ada wujud sungguh. Bila kita mengaji dirasat Islamiyah, tak ada hantu ni. Hantu dalam arti kata, orang mati, roh dia tu jadi hantu. Konsep tu daripada Hindu dan Buddha. Jelas adalah kitab mereka. Dalam Islam tak ada. Kita mati, roh di barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jelas. Nah. Lepas tu kita tak boleh terima roh balik semula malam Jumaat. Orang tua-tua dulu dia nak suruh kita anak cucu ni malam Jumaat bagi perhatian sikit buat amal ibadah lebih. Maka terciptalah amalan baca Yasin tadi satu. Yang kedua, kalau tak baca Yasin apa semua dia buat ceritalah. Tak kesian ke tok kamu duduk dalam kubur tu. Tak kesian ke dia balik tengok cucu dia duduk tengok TV. Kita kata kita tengok program perdana ehwal Islam. Apa masalah? Tak. Tapi ada elemen tu sebenarnya nak nasihat, nak tarbiyah. Tapi lama-lama dia jadi kepercayaan. Roh, orang mati boleh balik rumah kau. Kita mulalah perasan. Nampak luar tak ada macam ada kelebat. Mulalah mari begitu je. Nah, masa bila lagi? Malam Jumaat jugalah. Malam Jumaat je paling famous ya. Nak lalu di kubur, takut malam Jumaat ni dulu. Nak pergi surau lalu kubur dulu. Malam Jumaat, takut. Takut tubik keluar daripada kubur tu. Itu yang tertanam. Tengok tak? Betapa benda ni walaupun tujuannya untuk mentarbiyah, memberi nasihat, menakut-nakutkan. Tapi akhirnya dia jadi kepercayaan. Bila nak betul, wallahu'alam, supaya hidup percaya katu. Sebab tu saya kata, kalau mengaji akidah betul, orang Melayu ni boleh tinggal kepercayaan pada hantu. Berjaya dah mengaji akidah kita. Sebab percaya pada hantu tu kuat lagi. Dan masa sama kalau kita tanya, dia kata tahu jin iblis lah tu. Hantu tak ada. Tapi still, jadi masalah juga tu. Jadi apa berlaku? Nah, malam Jumaat ni, nenek kita pesan, nasi di dapur tu tinggal lah sikit. Kok tok wan kamu balik malam ni. Tu pun tinggal sikit. Esok tengok tak ada dah hungguh nasi tu. Pok saudara kita hok makan tu senyap. Dia apa melantak semalam. Dah malam-malam bangun lapar pun makan. Tengok. Ada tok wan kamu balik semalam. Kita pun nenek kita tu pun bergurau, dia tahu tak betul. Tapi situasi tu berlaku menyebabkan dia pun ambil kesempatan. Itulah aku cakap. Nenek dah cakap semalam. Atuk kamu balik. Menung kita dah tuan. Orang tua tu balik sungguh lah. Itulah mula-mula membentuk satu keyakinan. I'tiqad tu. Nak betul balik tu tak tahu lah tu. Bila dah pula tu. Nah. Baik, seterusnya katanya. Ia menjadi i'tiqad yang dipercayai dan diyakini benar-benar berlaku. Sedangkan ketika itu Islam sudah datang dan mereka pun sudah beragama Islam. I'tiqad, kepercayaan dan pegangan tersebut ternyata bersalahan dengan asas akidah tauhid yang Islam pasakkan sedari dari asas rukun Islam dan rukun iman. Nah,
Keimanan terhadap perkara gaib sama ada berkaitan dengan alam dan makhluknya, yakni alam gaib dan makhluk-makhluk di alam gaib tersebut. Mestilah hanya secara mutlak daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sumber dia itu. Melalui Al-Quran dan Sunnah, bukan melalui mitos, legenda, cerita rakyat yang bercampur khurafat, tahyul dan mistik, meskipun tujuan asalnya adalah baik untuk memberikan pengajaran. Fenomena ini menjadikan umat Melayu yang sudah beragama Islam masih terkesan dengannya, sekaligus melahirkan generasi yang tanpa sedar mudah terjerumus dalam bid'ah, dalal dan syirik. Ni geng-geng tu baca buku saya ni, dia kata aku takfiri juga. Nah, kita kata jelas di situ, disebabkan ada lagi peninggalan dan unsur percaya pada, maka mudahlah nak cenderung dan tergelincir. Contohnya apa dia? Pergi jumpa Tok Bomo lah. Jumpa Tok Bomo cerita, awak rasa panas-panas ke duduk rumah ni? Rumah kita tak pasang aircon hari ni ke? Panas belaka. Tapi Tok Bomo ni dia bijak, tuan-tuan. Saya cerita dah dulu, tak apa cerita balik ramai peminat ni nampak ini. Seorang hamba Allah yang saya cerita jumpa di RNR. Kemudian dia perasan ada orang tu tengok dia tu. Kemudian mari tiga borak lah. Kemudian kawan tu pun memulakan langkah lah. Bang, saya tadi duk tengok-tengok abang ni bukan apa. Saya nak sebut pun sebut salah. Tapi saya adalah belajar sikit. Jadi kalau tak sebut ni macam tak kena. Kita pun suspend. Hamba Allah ni cerita pada saya sendiri ni. Sanad Ali. Sami'tu ya ni. Sami'tu an fulan. Dia cerita sendiri. Maka dia kata, ada programnya lagi di satu jemaah kita lah. Jadi dia kata, lepas dia approach, sembang lebih kurang, tanya anak bini berapa, duduk mana, begitu begini. Yalah, benda-benda asal hijau mana ni. Kawan tu pun kata, bang, dia masuklah langkah dia tadi. Saya bila duk tengok abang tadi, saya duk perasan lah, saya belajar sikit. Nampak macam ada benda duk follow abang ni. Kita berdebar tuan-tuan, orang sebut begitu. Nah, kalau kita ni memang jenis, memang duk percaya benda tu, tiba-tiba orang main cerita begitu, agak-agak macam mana? Tambah-tambah baru balik tengok cerita hatu lah pula. Tengok wayang, tak ada apa. Nah, iya ke? Begini, saya tanya beberapa soalan, abang jawab betul. Abang sekarang balik rumah, rasa macam mana? Maksud saya, suasana rumah, ada rasa tak selesa, panas? Yalah panas. Umur siapa tak panas? Tapi dia tanya benda umum. Berarti dia tanya dah anak berapa kan? Dia sebut 5 lah kata. Anak-anak abang macam mana? Kuat kau bergaduh sama. Anak siapa tak bergaduh? Soalan umum je tu. Tapi orang ni bila dia dah ni kan, psycho tu. Yolah anak saya bergaduh lah. Anak siapa tak bergaduh? Dia tanya lagi. Nah, dia tanyalah hubungan dengan isteri macam mana. Tak gaduh hari-hari ke, masa muka ke, kadang-kadang benda kecil. Tok lelaki bini tak bergaduh ni tuan-tuan. Nak mati dah tu. Maksudnya benda dia tanya tu memang tricky, benda dia tahu. Sebab tu awal dia tanya dah, anak berapa orang, bini berapa orang, duduk mana rumah. Jadi situasi tu boleh menyebabkan dia dah analisis apa benda yang dia boleh tanya, yang dia boleh cangkuk lah. Jadi bila begitu, tak apalah abang balik dulu. Saya pun ini ada kerja ni, saya pun tak reti banyak sama Islam. Gini, abang balik dulu. Bacalah ayat kursi apa semua tu gini. Dia wilah tip-tip baca ayat kursi lagu ni, buat air ni gini. Tak apalah. Cuma kalau kata tak jadi betul, ni ambil nombor telefon saya lah. Kalau kata yalah, kalau rasa tak selesa apa semua, nanti kita tengoklah apa boleh. Kawan ni balik tu, kepala otak sepanjang jalan, tak pun dia fikir. Ya ada orang kat belakang. Ada orang kat kursi belakang ni. Nah, lalu pula highway mana? Highway Duke. Highway Duke pula. Highway nak main kita? Gatri. Gatri sekarang ni, baru ada orang, dulu mana ada orang tu. Lalu, dah. Roleh tepi lah. Macam ada orang tu follow ni. Dia duduk. Dia bagi dah. Ni, kepala otak. Tak ada atur apa pun. Dia ada dua keberangkalian lah. Memang kawan ni bubuh jing dia. Ataupun memang dia psycho. Sampai kawan tu duduk macam khoya gitu.
Sampai rumah, malam tersedar tengok macam ada kelibak kat luar. Nah, tiba-tiba bunyi dapur. Dia mari dah tu. Benda tak ada apa mau. Seko. Duduk sekejap esok telefon. Assalamualaikum bang. Yang awak sebut tu betul lah. Ginilah. Saya nak minta tolong sangat lah. Nah, kalau ada masa marilah ziarah rumah ni. Saya sibuk bang. Saya ada kerja saya gini ni. Tapi tak apalah abang punya pasal saya cari masa juga. Kemah gitu. Marketing lah tu. Mari tu doda atas bawah berasak semua ada 14 ekor lah, 13 ekor lah macam-macam. Nah, berapa kena? 3,000 ya. Dia pun mari kuliah dengan saya, dengar kuliah maghrib. Kita pun legung cerita tadi. Pasal jin apa semua ni nampak dia buntang mata. Habis itu terus mari. Ustaz sebut tadi tu. Dia pun cerita dia. Saya dah hati. Dah. Kebetulan masa dia cerita tak apa dia kata. Ni pun baru dia lepas WhatsApp. Orang tu. Follow up. Bila next punya. Saya dalam perut sokong. Kesian lah. Suka dan kadang kesian kat dia. Dan dia memang mari dengan serius. Dia bukan gelak macam kita. Dia nampak dia naif. Mari tu dengan Ustaz cerita tu jadi saya terfikir. Tengok. Berapa ramai orang yang jenis lagu tu duk percaya lagi. Dan bila kena approach dengan orang-orang menipu lagu ni, tok mama pawan duku yang menipu yang betul apa semua, mereka akan tertipu automatically. Percaya. Sebab apa ni? Tak jelas tentang hakikat alam dan makhluk gaib. Mana boleh mari cerita duk nampak 3-4 ekor. Saya boleh tu ada 13 ekor belakang. Macam kedawa yang qadah Nabi. Sama. Sebab apa benda begitu tu? Orang jadi nampak kita ni ada kelebihan. Orang jadi nampak kita ni ada super power lah. Orang ada kesaktian lah. Ada kelebihan. Jangan Tok Guru tu. Sebab apa? Jangan Tok Guru kita ni. Sebab apa? Kalau pergi jumpa dia nampak isi hati kita. Takut kita. Pada mana kena banyak zikir lah. Berapa? 100,000 kali. Takut ni jumpa dengan Tok Guru juga. Tok Guru scan tengoklah hati kita perut. Habis perut pedas. Rasulullah tak tahu bagi dalam hati orang lain. Rasulullah SAW selagi mana Allah tak bagi tahu, malaikat Jibril tak bagi tahu, dia tak tahu isi hati siapa-siapa pun. Awak ni lebih hebat pada Rasulullah ke? Begitu. Tapi pergi jumpa Tok Guru jangan takut. Dia tengok. Dia tanya soalan-soalan ni lah. Berapa zikir banyak mana dah hari ni? Sudah. Baru adalah sikit. Tak sampai 10,000 lagi ke? Terkaan itu kena. Contoh Allah, betul. Dia akan bawa cerita tu sampai mati. Tok Guru kita jumpa dia tahu. Kita tak cukup lagi 50,000 hari ni. 10,000 baru. Tu. Karamah lah tu pada dia tu. Karamah lah tu. Biar Tok Guru semayang beridak pun. Semayang jemaah pun tak pergi apa semua. Tapi sebab apa? Boleh benda-benda lagu tu. Kita boleh orang mari juga. Tak semayang duha lagi ke? Siapa dia semayang duha? Dalam ramai-ramai tu, 10 orang mungkin. 2-3 orang yang istiqamah salat duha. Kita tak nafi lah. Jadi bila kita terka tengok kawan tu pun lebih kurang dah. Tak semayang duha lagi hari ni dah. Kena. Adapun semayang bangun tahajud ke tak semalam? Kena semayang tahajud lah. Dia tahulah. Aku tak semayang tahajud semalam. Tengok. Ataupun, dia tahulah aku semayang tahajud 2 rakaat je semalam. Jadi, Allah, benda psikologi. Kena tipu. Ada benda-benda gitulah. Semoga kita bijaksana. Agama Islam ni patut membijakkan kita lah. Tanda-tanda?
Okey. Faham. Baik, itu yang menariknya, yang memang dalam lingkungan yang Ana minat juga. Dia begini ya. Orang tua-tua kita dulu, dia penuh dengan ilmu. Pertama kita ni, bila kita lama dalam satu bidang ataupun satu suasana, kita akan jadi mahir dengan selok-belok perkara tu lah. Contoh orang ke laut. Orang memang dah 30, 40, 50 tahun ke laut. Dia tengok angin tiu, dia kata ribut malam ni. Kita kata ribut apa ni tu? Tak ada apa. Dah dia kata ribut malam ni. Dan dia sebut dengan confident tu. Kita kata ribut apa ni cerah molek ni? Mari malam tu ribut sungguh. Adakah itu satu ilmu laduni ke? Ilmu kesaktian ke? Jin mari bagi tahu. Tak, tuan-tuan. Dia ada ilmu pengalaman dia lah. Kepakaran dia. Itu sebenarnya. Kalau hari ni kepakaran lah. Rajin tengok video orang buat tu. Yang jenis potong. Pejam mata. Sebab benda tu ulang. 30-40. Jadi kita tak nafikan ini dipanggil ilmu. Sebab tu salah satu sumber ilmu adalah panca indera. Dalam Asy'ariyah dia bincang mengenai tu sumber ilmu, epistemologi ilmu selain pada wahyu, akal dan juga panca indera. Benda yang kita lalu 30, 40 tahun, 50 tahun. Menyebabkan kita tahu. Kata orang Melayu pada dia peribahasa, sekilas ikan di laut ku tahu, jantan betina. Nah, P. Ramlee pun ambil itik letak dalam yang mana jantan, yang mana betina. Tapi ilmu tu ada, orang tua-tua kita ada ilmu tu. Ilmu dia panggil dalam konteks akademik, kita panggil local wisdom. Kearifan lokal. Itu tak nafi. Tapi yang jadi masalah bila campur aduk. Macam mana nak tahu malam ni? Okey, ni malam ni nak tahu ni, cuba ambil air seekor. Cari air hitam. Okay, semelih dulu apa semua. Gini. Tu jadi masalah tu. Nah, orang tua-tua dulu masuk hutan. Dia kata masuk tu, kalau nampak macam ada ketumpukan besar ni atas tanah, pegang tu rasa air macam baru lagi. Undur 3 langkah, lari selalu, jangan nak tengok-tengok dah. Tu tak perlu ilmu hikmah, ilmu sakti ke apa. Itu pengalaman yang itu. Tapi kadang-kadang itu disalahfahami sebagai tadilah benda-benda yang dianggap sebagai kesaktian apa semua gitu gini. Banyak contoh-contoh begitu sebenarnya. Dan bukan bangsa kita saja, hampir semua bangsa ada kehebatan-kehebatan tersebut. Kepakaran, kemahiran yang terbina, ilmu mandiri lah, ilmu kita kata ilmu disebabkan mereka tu berinteraksi dengan alam dan seumpamanya. Ada, memang ada. Ramalan cuaca ya. Hebat kadang-kadang tengok bunyi cengkerik ya, contoh ya. Mungkin tak betul contoh saya ni, tapi nak katanya sekilas itu dia kata, malam ni. Dia kata hebat pocik ni. Ahli nujum ke apa? Tak. Tapi dia tahu kalau fenomena alam lagu ni lah. Kalau angin bertiup dari daerah tu, lagu ni lah cerita dia. Kalau begini, dah seumpamanya. Macam kawan-kawan kita kaki pancing lah. Dia ajak kita pergi lubuk sekian. Kita kata tak ada ikan sini. Mari. Ada. Kalau jenis ada teknologi tu hebatlah, itu jelas. Ni memang dia tengok. Dia ada cara. Allah alam lah. Atau ilmu memang. Itu bukan ilmu mistik ke, ilmu jin, syaitan, iblis. Tak ada tu. Atau ilmu dia punya pengalaman, dia punya betapa dia tu menghayati perkara itu dan seumpamanya. Allahu Akbar. Sikit lagi. Apa yang lebih membimbangkan adalah apabila Islam sudah masuk menapak di alam Melayu, tradisi kesusastraan dan persuratan Melayu mula beralih daripada tradisi Hindu-Buddha kepada Islam. Meskipun pengaruh tradisi lama itu masih kuat, karya-karya yang dinamakan oleh pengkaji sebagai sastra hikayat bongsu Islam, ini bidang yang saya kajilah, itu mula memfokuskan penulisan bertemakan cerita Nabi dan Rasul serta sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama Islam serta pahlawan-pahlawan Islam. Amir Hamzah, Umar Umayyah, ada kaitan belaka tu. Akan tetapi kaedah penerimaan riwayat kisah-kisah tersebut, seterusnya kaedah penulisannya tidak menggunakan asas disiplin periwayatan dalam Islam yang mementingkan kekuatan sanad dan kesahihan sesuatu riwayat, apatah lagi kisah-kisah berkaitan Nabi dan Rasul
serta kisah-kisah makhluk dan alam gaib yang lain. Tu punca dia. Kesannya adalah sebagai penutup hari ini, manuskrip-manuskrip hikayat genre ini ataupun genre ini seterusnya menjadi bercampur aduk antara riwayat yang sahih dan yang batil, sama ada disebabkan riwayat itu sendiri tidak sahih kerana datang daripada sumber riwayat Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah, atau penambahan hasil khayalan dan kreativiti pengarangnya sendiri kerana pengaruh tradisi kesusastraan Melayu semenjak zaman Hindu-Buddha lagi. Maka tidak peliklah sehingga abad ke-17 dan ke atas, ketika mana tradisi persuratan Islam berasaskan ilmu-ilmu Islam mula berkembang dengan pesatnya menggantikan tradisi kesusastraan hikayat, unsur-unsur batil tersebut masih berkembang seiring dengan tradisi keilmuan Islam. Ulama-ulama Melayu mula muncul, ulama tempatan, dulu import. Bila ramai orang Melayu tempatan pergi mengaji di Mekah, abad 16-17 bermula, maka kita mula ada ulama sendirilah yang balik, anak tempatan. Dan kemudian abad ke-17, 18, 19, mula berkembang tradisi penulisan kitab-kitab ilmu lah, akidah, sifat 20, tasawuf, tentang wahdatul wujud, martabat 7, tentang falasifah, adapun falsafi wujudiyah, batiniyah, wujudiyah, polemik yang besar ketika itu di Aceh Darussalam antara Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan beberapa orang ulama lain lah zaman tersebut. Saya sedang membuat pembacaan yang mendalam tentang hal tersebut. Menarik sungguh. Tetapi ketika tradisi penulisan ilmu-ilmu Islam ini berlaku, maksudnya transisilah daripada dulu duk cerita hikayat-hikayat saja, mula beralih kepada tradisi penulisan ilmu, akidah, fiqh, tasawuf dan seumpamanya. Tetapi dalam kitab-kitab itu pun disebabkan budaya dan tradisi yang sampai daripada Mekah tidak mementingkan disiplin ilmu riwayah dan dirayah yang begitu sekali menjadi teras dalam keilmuan hadis. Sebab zaman tu zaman keilmuan hadis merudum. Saat Islam mula berkembang, ulama Islam hidup mengaji di Mekah. Mekah ketika itu dikuasai oleh beratus-ratus tarikat sufi yang mari daripada India dan Maghribi. Bayangkan suasana itu, tuan-tuan. So tak peliklah Tok guru kita ni, seorang tok guru ada 10, 20 tarikat dia seorang. Dia punya bai'ah di Mekah tu. Setengah riwayat sebut ada 40 lebih. Ini disebutkan oleh Ayah Hamka. Ada 40 tarikat lebih saat dia di Mekah ketika itu. Ni abad ke-7 zaman Al-Qurani, Ibrahim Qurani, kita baru dengar nama dia ni. Adapun Kushashi, ni ulama-ulama yang dalam sanad hadis mereka ada nama ni. Sampai kepada Syah Waliullah Dahlawi. Tapi dalam sanad tarikat, nama mereka juga bersepoh-sepoh. Jadi kita jadi konflik dalam ini. Geng-geng sana kata, hang nak kata kawan ni duk bawa benda wujudiyah, batiniyah apa semua. Nama dia pun adalah sanad-sanad hadis. Hadis yang sampai kepada Syah Waliullah Dahlawi yang kemudian sampai kepada muhaddis zaman kita ni, semua dah ada situ. Sebab Syah Waliullah telah bawa sanad-sanad hadis daripada negara Arab buat balik India. Satu masa ulama-ulama Arab bila nak sanad hadis terpaksa pergi ambil di India balik. Dan ada perbezaan antara walaupun Syah Waliullah dengan Muhammad bin Ibn Abdul Wahhab satu zaman dan ada guru-guru mereka yang sama, tapi pendekatan dakwah mereka berbeza. Ini yang menarik untuk kita nak bincang juga sebenarnya. Kenapa Syah Waliullah akhirnya macam berjaya mengembangkan, Muhammad bin Abdul Wahhab berjaya dalam konteks dia di Jaziratul Arab, khususnya di Najd, dan kemudian membawa kepada penguasaan Haramain dan seterusnya menjadi negara Ibn Saud hari inilah. Itu ada latar belakang yang begitu luar biasa untuk kita fahami. Tak boleh nafi, ada baik dan ada yang tak baik masing-masing. Sebab ia gerakan yang bercampur aduk antara politik, antara kekuasaan, antara perang, antara British mari lagi campur tangan. Banyaklah dia punya itu. Jadi itu yang menarik kalau kita faham benda ni, tuan-tuan. Kita tengok polemik yang duk berlaku hari ni apa semua, kita senyum jelah. Biasa. Okeylah tu. Baguslah tu. Kita tak rasa benda tu sebenarnya benda luar biasa. Sebab dalam sejarah
pelbagai lagi benda yang lebih dahsyat pada yang ada hari ini berlaku lah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Ada soalan ke? Moleknya tiada macam biasa. Ada. Bunyi khurafat dia bergurau. Macam mana tu? Contoh. Ya betul lah tu. Maksudnya itu yang kita sebut tadi. Tujuan asasnya untuk nenek moyang kita ni dia nak bagi nasihat lah. Tapi diajarkan untuk berkias-kias begitu. At the end lama-lama sebahagiannya dipercayai betul. Nah, itu yang kita risaukan. Dan kita macam-macam kita kata. Masuk maghrib masuk dalam rumah nanti hantu ambil kamu tu. Jadi hantu lama-lama budak kita lah. Bukan budak kita pun. Percaya pada hantu sampai sekarang. Jadi sepatutnya kita, generasi kita ni yang dah terdedah apa semua ni, mula ubah naratif tersebut. Kalau kata cucu ke anak ke ada lagi duk main maghrib, masuklah setan iblis banyak masa ni. Hadis Nabi sebut setan iblis duk galak. Waktu maghrib ni masuk rumah, tutup lampu semua. Apa masalah nak tukar daripada hantu kepada setan iblis tu? Tu bawa naratif yang betul. Ada pun macam nyanyi apa semua tadi sebutlah. Benda ni tidak molek lah, tidak berakhlak apa semua. Kenapa nak menyanyi nanti lambat jodoh. Nyanyi di dapur nanti boleh laki tua. Dia pun kata, baguslah. Kalau yang kaya-kaya, okey lah. Jemok dia. Maksudnya, ya. Dan setengah mereka percaya benda tu betul-betul. Dan masalahnya, time terlangkah tu betul tak boleh ikan. Lagilah Pak, aku dah cakap dah. Allah ujian. Tapi itulah kalau kita faham asas ilmu akidah yang betul semua, benda tu tak jadi isu lah. Tapi itulah. Benda tu bersabit dengan budaya apa semua tu gini, jadi panjanglah ceritanya. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Ya, ada. Ada lagi. Okey, boleh. Express. Banyak dah positif minggu depan. Cuma hari Jumaat ni saya bagi tahu dah sahabat saya ada jemputan daripada pejabat Mufti Perlis daripada 15, 16, 17 di sana. Mungkin kita gantilah kot. Ada ambil hari lain tak? Okey, mat. Itu dalam rangka kita tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.